Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Rahim dan sebelum kita mulakan dengan berlanjut, izinkan saya untuk membuat sedikit pengenalan berkaitan dengan puisi tradisional. Baiklah. Puisi tradisional merujuk kepada susunan perkataan dalam bentuk karangan berangkap atau suatu bentuk pengucapan dalam susunan yang istimewa berbanding dengan pengucapan biasa seperti yang digunakan dalam pertuturan sehari-hari serta bahasa yang mementingkan kebenaran daya intelektual dan juga logika. Bentuk pemikiran dan fungsi Melayu tradisional masih dikekalkan oleh masyarakat seperti keadaan tradisionalnya. Puisi tradisional juga dikenali sebagai puisi lisan yang berkembang dalam kesenian rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Natasha binti Muhammad Azhan dari unit Bahasa Melayu 3 akan mempersembahkan pantun budi. Dari daik pulang ke daik, sehari-hari berkebun pisang. Budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang. Tanam lenggung, tumbuh kelapa, terbit bunga, pucuk mati. Budi tuan, saya tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Kapal berlayar dari Arakan, ambil gaji jadi jemudi. Mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Seterusnya, saya akan merumuskan pemikiran bagi rangkap yang pertama, iaitu yang pertama perjalanan dan kepulangan. Dari frasa dari daik pulang ke daik menggambarkan perjalanan yang berulang yang mencerminkan keitaran kehidupan dan kepulangan ke tempat asal. Dan yang kedua, usaha dan kerja keras iaitu frasa sehari-hari berkebun pisang menunjukkan betapa pentingnya usaha dan kerja keras dalam kehidupan seharian dan berkebun itu melambangkan ketekunan dan kesabaran. Selain itu, balasan kebaikan iaitu frasa budi baik dibalas baik menekankan nilai moral bahawa kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal. Ini mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, kenangan dan penghargaan iaitu frasa dalam hati dikenang orang menunjukkan bahawa kebaikan seseorang akan sentiasa diingat dan dihargai oleh orang lain yang menekankan kesan positif daripada tindakan baik tersebut. Seterusnya, pemikiran bagi rangkap yang kedua iaitu pertumbuhan dan kehidupan bagi frasa tanam lenggung, tumbuh kelapa menggambarkan proses penanaman dan pertumbuhan. Ini melambangkan usaha dan kesabaran dalam meraih hasil. Seterusnya, perubahan dan kehilangan iaitu frasa terbit bunga pucuk mati menunjukkan adanya perubahan yang berlaku dalam kehidupan di mana sesuatu yang baru mungkin muncul setelah kehilangan sesuatu itu. Selain itu, terdapat juga penghargaan terhadap kebaikan bagi frasa budi tuan saya tak lupa menekankan pentingnya menghargai kebaikan yang diberikan oleh orang lain yang menunjukkan rasa terima kasih dan perhargaan. Akhir sekali iaitu kenangan abadi bagi frasa sudah terpaku di dalam hati menggambarkan bahawa kebaikan yang diterima akan sentiasa diingat dan terukir dalam hati menunjukkan betapa mendalamnya kesan tindakan baik tersebut. Seterusnya, rumusan bagi rangkap yang ketiga iaitu ketenangan dan keindahan alam bagi frasa tenang-tenang air laut melambangkan suasana yang damai dan indah dan juga menggambarkan ketenangan jiwa dan keindahan alam semula jadi. Seterusnya, perjalanan dan tujuan iaitu bagi frasa sampan kolek mudik ke Tanjung menunjukkan perjalanan yang sedang dilakukan di mana sampan itu sebagai simbol usaha dan perjalanan untuk menuju ke destinasi tersebut. Selain itu,
kenangan dan penghargaan. Bagi frasa hati terkenang mulut menyebut, menggambarkan perasaan nostalgia dan ingatan terhadap seseorang atau sesuatu yang telah memberi kesan yang mendalam kepada seseorang itu. Dan akhir sekali, rasa syukur dan penghormatan, iaitu baik budi rasa nak junjung, menunjukkan hasrat untuk menghargai dan mengagungkan kebaikan yang telah diterima dan mencerminkan sikap syukur dan penghormatan terhadap perbuatan baik tersebut. Akhir sekali, rumusan pemikiran bagi rangkap yang keempat ataupun rangkap yang akhir, iaitu perjalanan dan pekerjaan dari frasa kapal berlayar dari Arakan, menggambarkan perjalanan dan kehidupan seorang pelaut yang bekerja sebagai jemudi. Ini melambangkan usaha dan tanggungjawab dalam mencari rezeki. Seterusnya, kesedihan dan kebaikan, iaitu frasa mati saya kerana bundi, menekankan bahawa seseorang itu mungkin merasakan kehilangan yang mendalam akibat kebaikan yang diterima. Ini menunjukkan bahawa kebaikan orang lain ini memberi kesan yang besar dalam hidup kita. Seterusnya, pengorbanan dan kesusahan, iaitu frasa mati ikan kerana umpan, menunjukkan bahawa setiap tindakan ada risikonya di mana umpan itu menarik ikan, tetapi juga boleh menyebabkan kematian. Ini boleh diertikan sebagai simbol pengorbanan. Dan akhir sekali, pengorbanan dan kebaikan, iaitu frasa mati saya kerana budi, mencerminkan betapa mendalamnya kesan kebaikan yang diterima daripada orang lain. Ia juga menunjukkan rasa terhutang budi yang amat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kaki mengerak langkah, sebelum bibir mengata bicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hanif bin Muhammad Rahim dari unit Bahasa Melayu 3. Dan pada hari ini saya akan mempersembahkan satu puisi tradisional, iaitu syair. Syair Cintai Bahasa Melayu, karangan Roslan Madun, irama Yasin. Dengarkan. Bahasa Melayu sangatlah indah, seluruh dunia mengakui sudah. Usahlah kita ragu dan gundah, gunakan ia sebagai wadah. Usah disanjung bahasa orang, bahasa kita tiada kurang. Cantik molek dalam mengarang, dari dahulu hingga sekarang. Sekian. Baiklah, setelah selesai mendengar syair yang telah dibacakan oleh saya sebentar saja tadi, maka dapat kita buat satu rumusan berkaitan dengan pemikiran yang terdapat dalam syair tersebut. Syair Cintai Bahasa Melayu karangan Roslan Madun ini telah berkonsepkan tentang sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Syair ini telah mengisahkan tentang perjuangan seorang anak jati Melayu untuk mengembalikan warisan bahasa Melayu. Hal ini kerana dia mula sedar bahawa generasi baru, iaitu generasi muda pada masa kini, makin melupakan warisan bahasa Melayu di dalam dirinya. Disebabkan keadaan bahasa Melayu yang dapat kita umpamakan bagai melutut di tepi gantang ini, maka dia mula bertekad untuk menjadikan bangsa Melayu dipandang tinggi dengan kesantunan dan warisan yang ada dalam jati diri Melayu itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada pemikiran yang terdapat dalam rangkap satu. Rangkap satu iaitu bahasa Melayu sangatlah indah, seluruh dunia mengakui sudah. Usahlah kita ragu dan gundah, gunakan ia sebagai wadah. Baiklah, pemikiran yang terdapat dalam rangkap tersebut ialah merujuk kepada rangkap pertama, nilai yang dipaparkan oleh penyair ialah nilai tanggungjawab. Sebagai contoh, dalam rangkap pertama,
Penyair menyedari bahawa generasi baru kian melupakan malah malu dengan warisan Melayu. Jadi, penyair berasa bertanggungjawab untuk menyedarkan kembali bahawa warisan Melayu merupakan warisan yang unik dan khas di seluruh dunia pada suatu ketika dahulu. Dan keunikan yang terdapat dalam bahasa Melayu itu perlu dikekalkan sehingga masa kini. Hal ini jelas menggambarkan manifestasi sikap kesantunan Melayu yang sentiasa bertanggungjawab untuk mewarisi identiti kesantunan bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada pemikiran yang terdapat dalam rangkap kedua. Rangkap kedua, usah disanjung bahasa orang, bahasa kita tiada kurang. Cantik molek dalam mengarang dari dahulu hingga sekarang. Baiklah, pemikiran yang terdapat dalam rangkap ini ialah merujuk kepada rangkap kedua. Nilai yang dipaparkan oleh penyair ialah nilai patriotisme. Sebagai contoh, dalam rangkap kedua, penyair menginginkan agar bahasa Melayu terus dipandang tinggi. Hal ini kerana kejayaan yang dikecapi akan melambangkan maruah dan jati diri sesebuah bangsa. Dalam syair ini juga, penyair cuba membangkitkan semangat cinta akan bangsa tanah air dengan meyakinkan bahawa bahasa Melayu tiada kurang baik dalam lisan maupun tulisan. Hal ini jelas menggambarkan manifestasi sikap kesantunan Melayu yang ditonjolkan dalam syair. Baiklah, kita pergi ke agenda seterusnya iaitu gurindam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mula, kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal jangan jatuh cinta. Nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Danish Azrad bin Hasrul. Baiklah, hari ini saya akan mendendangkan satu lagu gurindam yang bertajuk 12 pasal yang pertama. Bahasa Sanskrit Barang siapa tiada iaitu perumpamaan. memegang Di sini saya sertakan video gurindam saya tindakan. kali-kali Apa itu gurindam? Gurindam adalah satu bentuk puisi nama yang terdiri dari dua baris lengkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu. Gurindam ini juga berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil India iaitu girindam, iaitu perumpamaan. mengenal yang Baiklah, di sini saya sertakan video gurindam yang telah saya tindakan. Apa itu gurindam? Gurindam adalah satu bentuk puisi nama yang terdiri dari dua baris lengkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu. Gurindam ini juga berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil India iaitu girindam, iaitu perumpamaan. suluh dan tegahnya Di sini saya sertakan video gurindam yang telah saya tiada ia tindakan. Apa itu gurindam? Gurindam adalah satu bentuk puisi barang nama siapa yang terdiri dari dua baris lengkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu. mengenal Gurindam diri ini juga berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil India iaitu girindam, iaitu perumpamaan. mengenal akan Tuhan Di yang sini saya sertakan video gurindam yang telah saya barang siapa tindakan. Apa itu gurindam? Gurindam adalah satu bentuk puisi nama yang terdiri dari dua baris lengkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu. tahulah ia Gurindam ini juga berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil India iaitu girindam, iaitu perumpamaan. barang siapa Di sini saya sertakan video gurindam yang mengenal telah saya tindakan. Apa itu gurindam? Gurindam adalah satu bentuk puisi nama yang terdiri dari dua baris lengkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu. Gurindam ini juga berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil. Bila kita pergi kepada rangkap dan pemikiran untuk rangkap pertama, lirik barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maksud dia, ayat ini menegaskan bahawa tanpa pegangan agama, seseorang dianggap tidak memiliki nilai dalam pandangan masyarakat
atau bahkan dalam kehidupan secara lebih luas. Agama sangat penting dalam kehidupan sehingga jika tiada agama seperti tiada moral. Baiklah, rangkap kedua ialah barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Demikian rangkap kedua ini ialah ayat ini menyatakan bahawa seseorang yang memahami empat hal penting mengenal Allah, diri, dunia dan akhirat adalah orang yang telah mencapai makrifat. Mengenal yang empat berarti menyedari keterkaitan antara kehidupan dunia dan akhirat serta hubungan antara diri dan manusia dengan Tuhan. Rangkap ketiga ialah barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Baiklah, pemikiran rangkap ketiga ini menegaskan bahawa seseorang yang benar-benar mengenal Allah akan selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mereka akan mengetahui bahawa perintah Allah itu adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Baiklah, seterusnya kita pergi rangkap keempat, iaitu barang siapa mengenal diri maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Bahagian rangkap keempat ini ialah ayat ini menyampaikan bahawa pengenalan terhadap diri adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. Ketika seseorang sedar dengan hakikat diri sendiri lemah dan tidak bermaya, maka disitulah orang itu sedar yang Allah itu Maha Berkuasa. Bila rangkap kelima ialah barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Demikian rangkap kelima ini ialah ayat ini menekankan pentingnya memahami hakikat dunia sebagai sesuatu yang sementara dan penuh dengan tipu daya. Mengenal dunia bererti menyedari bahawa segala kenikmatan dan kesenangan duniawi bersifat sementara dan dapat menipu manusia, membuat mereka lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Baiklah, rangkap belas sekali ialah rangkap keenam, barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Maksud rangkap ini ialah mengajarkan bahawa orang yang memahami dan mengenal hakikat akhirat akan menyedari bahawa kehidupan dunia jika dijalani tanpa pertimbangan akhirat hanya akan membawa kerugian. Dunia hanya bersifat pinjaman atau sementara dan akhirat adalah bersifat kekal dan selamanya. Baiklah, rumusan yang saya dapat buat berkenaan pemikiran Guru Rinam ini ialah Guru Rinam ini menekankan tentang pentingnya agama dalam kehidupan. Guru Rinam ini mengajarkan untuk mengenal empat elemen penting iaitu Tuhan, diri, dunia dan akhirat sebagai asas kehidupan supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Dengan memahami semua hal ini, tipu daya dunia dapat dielakkan dan selalu fokus pada tujuan akhir iaitu negeri yang abadi, iaitu akhirat. Baiklah, ini merupakan lirik syair yang saya gunakan untuk menjalankan tugasan ini, iaitu syair Cintai Bahasa Melayu karangan Roslan Madun. Baiklah, berdasarkan analisis lirik lagu syair Cintai Bahasa Melayu karya Roslan Madun tersebut, saya dapati ada beberapa unsur fonetik seperti yang pertama iaitu diftong dalam ungkapan. Yang pertama, tinggi nilainya bukan sebarang. Perkataan nilainya pada sukata terakhir iaitu lai ada satu diftong huruf vokal A dan I. Seterusnya ialah vokal berganding. Dalam ungkapan yang pertama, seluruh dunia memperakui sudah. Pada perkataan memperakui, kita dapat lihat terdapat vokal berganding pada suku kata terakhir iaitu you dan I, dan ungkapan seterusnya ialah menggunakan ia sebagai wadah. Perkataan ia juga merupakan vokal berganding. Baiklah, kita lihat pula kepada kata pinjaman. Apakah itu kata pinjaman? Kata pinjaman ialah kata yang dipinjam dari satu bahasa lalu diterapkan dalam satu bahasa yang lain. Kita dapat lihat pada ungkapan bahasa Melayu sangatlah indah, di mana perkataan bahasa itu merupakan kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Seterusnya kita lihat pada ungkapan gunakan ia sebagai wadah. Wadah merupakan perkataan pinjaman dari bahasa Arab. Begitu juga dengan perkataan dalam ungkapan bahasa Melayu
tamsil ibarat. Tamsil itu merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Dan ibarat pada ungkapan tersebut juga merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab, begitu juga pada ungkapan mudah difahami apa yang tersirat. Di mana sirat merupakan kata pinjaman bahasa Arab juga. Kemudian ialah konsonan pinjaman. Contoh konsonan pinjaman ialah seperti huruf F, V, TH, DH, Z, SY, KH dan juga GH. Tetapi saya dapati hanya ada satu dalam lirik syair tersebut pada ungkapan mudah difahami apa yang tersirat, iaitu perkataan fahami. Konsonan pinjaman tersebut ialah huruf F. Baiklah, yang seterusnya dan juga yang terakhir iaitu konsonan rangkap. Konsonan rangkap ialah gabungan dua huruf konsonan yang hadir secara berurutan dalam satu perkataan dan kedua-dua konsonan itu terpisah dalam suku kata yang berlainan. Berdasarkan analisis lirik syair tersebut, saya dapati kebanyakan konsonan rangkap yang ada dalam lirik tersebut merupakan huruf N dan juga G. Baiklah, kita lihat ungkapan pertama iaitu bahasa Melayu sangatlah indah pada perkataan sangat suku kata akhir. Ngat itu mempunyai konsonan rangkap NG. Begitu juga pada ungkapan kedua, usah disanjung bahasa orang pada perkataan sanjung yang mempunyai konsonan rangkap pada suku kata akhir. Dan juga kita lihat ungkapan yang lain iaitu bahasa kita tiada yang kurang, perkataan yang itu sendiri pada akhirnya mempunyai konsonan rangkap N dan G. Begitu juga pada ungkapan cantik molek dalam mengarang. Suku kata terakhir rang itu mempunyai konsonan rangkap N dan juga G. Dan juga ungkapan dari dahulu hingga sekarang. Perkataan hingga pada suku kata pertama iaitu hing mempunyai konsonan rangkap N dan G. Dan yang terakhir pada ungkapan yang sama tapi perkataan yang berbeza iaitu perkataan sekarang pada suku kata yang terakhir iaitu rang juga mempunyai konsonan rangkap iaitu N dan juga G. Baiklah, ini merupakan pantun budi yang telah saya pilih untuk tugasan ini. Jadi, setelah saya menganalisis pantun ini ialah terdapat beberapa unsur fonetik dalam pantun tersebut. Unsur yang pertama ialah diftong. Diftong itu bermaksud dua huruf vokal yang disebut dalam satu perkataan. Dan dua huruf vokal iaitu A, E, I, O, U yang duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Contoh diftong dalam pantun tersebut dapat dilihat dalam jadual di sebelah saya. Dan analisis unsur fonetik yang lain ialah vokal berganding. Vokal berganding itu terjadi apabila dua huruf vokal bersebelahan dalam satu perkataan tetapi disebut secara berasingan, juga terdapat dalam jadual di sebelah saya. Baiklah, unsur fonetik dalam pantun tersebut juga terdapat konsonan pinjaman. Yang pertama ialah simpan kolek mudik ke Tanjung. Yang konsonan pinjamannya ialah huruf K pada frasa kolek. Akhir sekali, konsonan rangkap iaitu tenang-tenang air di laut. Yang kategorinya ialah konsonan rangkap bagi frasa huruf N, di mana tenang-tenang itu berulang dalam dalam ayat tersebut. Baiklah, kita pergi ke agenda seterusnya iaitu gurindam. Baiklah, di sini saya sertakan dengan lirik gurindam yang saya pilih sebagai analisis saya. Baiklah, analisis yang pertama ialah barang siapa tiada membangga agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Baiklah, perkataan yang saya pilih ialah perkataan agama. Penyebutan dia ialah agama. Kategori fonem vokal. Baiklah, seterusnya yang kedua ialah barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat.
Perkataan yang dipilih ialah perkataan empat. Penyebutan dia ialah empat. Baiklah, kategori di sini ialah konsonan letupan. Baiklah, kita pergi yang ketiga, ialah barang siapa mengenal akhirat. Perkataan yang dipilih di sini ialah akhirat. Penyebutan dia ialah atau penakkulan dia adalah akhirat. Dan kategori yang dapat dilihat di sini ialah vokal tengah, iaitu huruf I. Baiklah, seterusnya kita pergi yang keempat, contoh lirik. Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Perkataan yang saya pilih di sini ialah menyalah. Penyebutan atau penakkulan dia ialah menyalah. Dari segi kategori ialah konsonan sisian. Baiklah, yang kelima ialah contoh lirik ialah maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Perkataan yang saya pilih ialah telah. Pencara penyebutan dia ialah telah. Dan kategori yang dapat saya lihat di sini ialah vokal separuh sempit, E. Dia di bahagian tengah. Baiklah, contoh lirik yang keenam ialah tahulah ia barang yang terpedaya. Perkataan yang dipilih di sini ialah terpedaya. Cara penyebutan dia ialah terpedaya. Dan baiklah, kategori di sini ialah saya ambil vokal belakang sebab dia berakhir dengan huruf A. Baiklah, kita pergi yang ketujuh ialah contoh lirik. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Di sini saya letakkan dua perkataan, iaitu siapa dan tiada. Cara penyebutan dia ialah si, ya, pa. Dan perkataan kedua ialah ti, ya, da. Dan kategori ialah vokal rangkap kerana terdapat huruf IA di situ. Baiklah, yang ke-8. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Baiklah, perkataan yang saya ambil di sini ialah perkataan mengenal. Cara penyebutan dia ialah mengenal. Dan di sini dikategorikan sebagai konsonan sengawan kerana terdapat huruf N di depan tu. Baiklah, akhir sekali, contoh lirik ialah barang siapa mengenal diri. Contoh perkataan yang diambil ialah diri. Cara penyebutan dia pula ialah diri. Dan dikategorikan sebagai vokal belakang kerana berakhir dengan huruf I di belakang. Itu saja. Kita pergi ke yang seterusnya.